Dia tanya kepada kulit-kulit dia. Dia tanya sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu jadi saksi ke atas kami? Kenapa beritahu semua ni? Kata kulit, kata tubuh badan dia, antaqan Allah. Allah lah yang membuatkan kami boleh berbicara. Allah yang telah membuatkan setiap sesuatu itu boleh berbicara. Dekat dunia ni sunnatullah Allah nak bersuara, nak bercakap, yang Allah buat adalah mulut. Tapi takkan pelik kalau Allah jadikan tangan kita yang bercakap. Wa huwa khalaqakum, kan dia yang ciptakan kamu. Awwala marrah, yang pertama kali dulu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi yang disaksikan, yang kita cuba sembunyikan, tak dapat nak disembunyikan pada hari tersebut. Sebab semua tubuh kita itu akan bercakap jujur. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرِينُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Dan kamu tidak dapat bersembunyi daripada persaksian, pendengaran, penglihatan dan kulit kamu ke atas kamu. Dan akan tetapi kamu menyangka bahawasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan daripada apa yang kamu kerjakan. Itulah manusia. Jadi ini satu benda yang Allah ceritakan kepada kita supaya kita jadi takut kepada dia. Hari yang mana Allah buka aib kita, hari yang manusia penuh dengan kesulitan. Tengok surah Abasa. Kita tengah tadabbur surah Abasa di masjid. Maksudnya di ruang solat hari Jumaat pagi kan. Kita akan sampai pada ayat ni lah, tapi belum sampai lagi. Tengok ayat yang ke 33 surah 80. Muka surat 585. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Maka apabila berlakunya suara pekikan yang kuat sangkakala, pada hari itu setiap orang dia lari daripada abang dia sendiri, lari daripada adik dia sendiri, dan lari daripada siapa pula? Ibu dia pun dia lari, dan bapanya, dan isteri-isterinya, dan anak-anaknya. Kenapa semua lari ni tak nak jumpa? Padahal kalau anak tak balik raya mengajuk, contoh lah, cerita drama kan macam tu kan. Tapi yang sini pula, bila jumpa lari, anak daripada ibu, ibu daripada anak. Sebab tadilah hal-hal menjani ni.
tengah sibuk fikir masing-masing. Sekali kalau orang lain pula minta hak, anak-anak sendiri salahkan kita, dulu sebab apa saya jadi macam ni, disalahkan ayah dia. Ayahlah dulu tak bagi saya pendidikan agama. Macam mana nak jawab tu? Wa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bagi tiap-tiap orang itu pada hari tersebut mereka ada urusan yang menyibukkan mereka. Mana fikir diri sendiri. Sebab apa itu hari pembalasan? Hari yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari yang seorang pun tak ada kuasa ke atas orang lain. Jadi kalau orang datang nak minta tolong pun tak boleh nak tolong. Dia sendiri pun tak boleh nak tolong diri dia sendiri. Segala urusan tu milik Allah. Semua manusia tunduk di hadapan Allah ketika itu. Jadi, ya. Di dunia kita ada lawyer, betul? Di akhirat, tengok surah 2 ayat 48. Tak ada dah lawyer-lawyer tadi tu. Ataupun mungkin nak tebus, nak bayar, kita panggil apa? Kalau mahkamah suruh bayar fine, bayar fine ke? Tak ada bayar fine. 2.48. Tadi 80.33 sampai berapa? Saya tak 36 kan? 37? 36, okey. 37. Ini untuk catatan. Okey, surah 2 ayat 48. So nak pasang lawyer tak boleh lah Haji, kan? Ke surat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutlah kamu akan suatu hari, Yaumuddin, hari yang seorang pun tidak dapat membela diri lain walaupun sedikit. Jadi tak adalah peguam bela, tak ada situ. Kalau tak bergot, mungkin kita boleh minta tolong kabel. Orang atas ke tolong. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima daripadanya syafaat. Orang atas nak tolong tak boleh. Oh tak apalah, kita bayar denda. Wala yu'khadhu minha adlun. Tak diterima, tak diambil daripadanya tebusan. Tak ada semua tu. Wala hum yunsurun. Kesimpulannya, mereka tak ditolong. Itulah hari Yaumuddin. Siapa yang menguasai hari tersebut? Ini Allah yang menguasai apa yang semua kita sebut ni. Allah yang menguasai hari tersebut. Jadi kalau begitulah keadaan kita, happy ke ceria kat sana? Jadi dalam Quran banyak Allah sebut. Dalam surah Abasa tadi pun ada. Allah kata di akhirat nanti ada wajah yang bermasam. Surah Al-Insan ada. Surah Al-Ghashiyah ada. Maksudnya di akhirat nanti dalam keadaan yang kita dengar ni, menakutkan. Tetapi ada dua kelompok. Okey, buka je surah Al-Ghashiyah. Ataupun surah Abasa tadi. Senang, surah Abasa tadi. Surah Abasa.
Ayat yang ke-37 dah baca, tengok 38. Surah Abasa tadi ayat 38. Surah 80 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Jadi di akhirat nanti ada wajah-wajah pada hari itu musfirah. Apa dia musfirah? Berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa bergembira. Tapi lagi satu pula, sambung, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi pada hari itu juga ada orang yang berwajahnya seperti ditutup debu, muram, kesuraman wajahnya. Mereka itulah orang yang ingkar lagi derhaka. Jadi walaupun hari tersebut, hari yang kita cerita tadi penuh kesulitan, tapi ada orang yang berwajah berseri-seri. Itu merupakan nikmat. Di sebalik orang sedang huru-hara, dia dapat nikmat. Jadi sekarang, sebab tu sekarang kita nak kata apa? Ini yang cakap ni tentang orang yang takut hari kiamat lah. Jadi dia akan pastikan supaya dia mendapat nikmat tersebut. Padahal nikmat tu belum dapat lagi, tapi awal-awal kita dah puji Allah dah. Iaitu adanya orang yang Allah berikan kepada mereka keselamatan. Ini kenal Allah lah. Ni first kan, kenal pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat untuk ayat Malik Yaumiddin ni? Allah ni yang menguasai hari pembalasan. Jadi dah tengok dah hari kiamat tu macam mana bentuk dia. Tapi di sebalik dalam keadaan demikian, Allah berikan nikmat. Nikmat daripada Malik Yaum Ad-Din. Jadi sekarang kita cerita tentang apa pula? Nikmat. Dalam hadis Nabi sebutkan rupanya orang yang beriman tidak dikunci mulutnya. Kemudian Allah tutup mereka daripada orang ramai. Kemudian Allah hisab dengan hisab yang mudah. Orang yang beriman nanti di akhirat, kata Nabi, dia akan dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah tutup dia. Allah lindung dia. Kenapa Allah lindung dia? Allah tak nak aib dia tersebar. Jadi Allah tanya dia, betul tak hari ini kau melakukan dosa sekian-sekian? Apa dia kata? Na'am. Dia kata na'am. Maksudnya mulut dia tak dikunci. Allah tanya, betul tak hari tersebut kau lakukan hal-hal demikian? Na'am. Dia kata, betul. Betul tak hadis sebut kalau hal-hal demikian? Betul, na'am. Rasulullah kata apa dia? Di dunia dulu aku menutup aib engkau, dan hari ini di akhirat aku ampunkan segala dosa engkau. Gembiralah dia waktu tu. Waktu dia ditanya tu dia dah takut dah. Walaupun orang ditutup, orang lain tak tahu. Dah disebutkan sampai dia dah tak habislah aku, dia kata habislah aku, binasalah aku. Lepas tu Allah datangkan berita gembira. Di dunia dulu aku tutup aib engkau, di akhirat ini aku ampunkan. Dosa ada, tapi Allah ampunkan dosa-dosa. Jadi ini nikmat tak? Nikmat. Jadi kita harapkan supaya kita termasuk ini. Tapi syarat dia Nabi sebutkan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kena study balik Ar-Rahim ni, ingat tak? Siapa Ar-Rahim? Ar-Rahim kan
Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sayang orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Orang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sahabat-sahabat Nabi, contoh orang-orang yang beriman. Kita ikut mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang sini. Bukan yang tadi ni. Yang memang ada orang kena macam ni, tapi diharapkan kita termasuk di kaum beriman. Tapi dia bukan harap hanya dengan harap cakap-cakap. Iman itu apa dia kita bincang? Dia ada qaul, pengakuan. Dia ada tasdik, membenarkan dalam hati. Dan dia ada amal. Mesti buktikan, aku beriman kepada Al-Quran. Buktikan. Sebab tu nanti di akhirat, Nabi akan dibawa sebagai saksi juga. Nabi dibawa sebagai saksi, supaya apa dia? Supaya Nabi boleh akui, yang ini betul tak apa yang dia ajar? Yang ini betul tak apa yang dia ajar? Kalau kita buat, jangan berkata, ini bukan yang aku ajar. Habis kita. Surah 4 ayat 41. Surah 4 ayat 41. Surah An-Nisa. Orang yang beriman, Nabi kata tidak dikunci mulutnya. Yang kedua, Allah tutup mereka ketika Allah sedang tanya mereka tu, Allah tutup mereka daripada orang ramai. Dan yang seterusnya, Allah hisab dengan hisab yang mudah. Ini saya tengok dalil dia, hisab dalam surah, dalam Al-Quran. Macam mana? Okey, ada yang tak dapat? Pertama, tidak dikunci mulut. Yang kedua, ditutup daripada orang ramai. Yang seterusnya, Allah hisap dia dengan hisap yang mudah. Hisap tu apa? Hitunglah kan. Dia ada 3 jenis perhitungan di akhirat. Ada 3 jenis perhitungan di akhirat. Pertama, tak dihitung. Yang tu yang Nabi sebut 70,000 daripada umat dia sahaja. Banyak ke sikit? Ada yang kata 70,000 tu bukan angka exactly 70,000. Itu orang Arab sebut 70,000 satu jumlah yang mungkin banyak. Ada yang dihitung dalam keadaan hisaban yasira. Hisab dia mudah. Tanya dah, Allah ampunkan. Tapi untuk orang yang banyak dosanya, orang yang munafik, orang yang musyrik, dia dihisap kalau kita punya bahasa sampai ke lubang cacing. Semua benda ditanya. Yang tu memang habislah. Tapi kita tak tahu yang mana satu kita. Sebab tu kita kena sentiasa beramal. Sahabat tanya, kalau macam tu berapa nak beramal? Kita semua kan dah ditentukan nasib. Tapi kita tak tahu yang mana satu. Jadi yang penting adalah kita terus beramal. Tapi Allah dah ajar susunan tu. Lepas kamu dah dapat nikmat daripada Rabbul Alamin, aku bagi Quran, belajarlah Quran. Lepas tu, laksanakanlah Al-Quran, baru aku sayang kamu, Rahim. Nanti di akhirat, hari yang siapa pun tak ada kuasa. Hatta kalau kita baca dalam surah Al-Buruj, macam mana Allah cerita tentang Ashabul Ukhdud, dia menyiksa orang-orang beriman. Di akhirat, Ashabul Ukhdud tu yang kena teruk. Orang beriman nampak macam kena teruk, disiksa di dunia. Tapi dia bahagia di akhirat. Dalam hadis Nabi sebutkan apa, nanti Allah akan ambil orang yang paling sengsara hidupnya dekat dunia. Tapi dia adalah orang yang beriman. Allah ambil, Allah celupkan dia sekejap dalam syurga, Allah keluarkan dia balik. Allah tanya kepada dia, apa yang kau rasa? Dia kata apa dia? Dia kata, aku rasa aku tak pernah rasa sedikit pun kesengsaraan. Maksudnya kebinasaan, kesengsaraan yang dilalui di dunia dulu, bila dia masuk dalam syurga sekejap dikeluarkan untuk ditunjukkan depan orang ramai. Tak rasa apa-apa pun yang dekat dunia tu dulu. Satu lagi pula, ada orang yang paling bahagia di dunia, tapi dia ni calon neraka. Allah celup sekejap dalam neraka, Allah keluarkan, Allah tanya dia,
Apa yang kau rasa? Dia kata, aku tak pernah rasa sedikit pun kebahagiaan di dunia dulu. Habis hilang begitu je kebahagiaan. Jadi, lepas tu kita kenal Rabbul Alamin. Memang Allah bagi kita alam ini. Tapi jangan lupa lepas tu ada Al-Quran daripada Ar-Rahman. Dan Taufik daripada Ar-Rahim. Lepas tu kadang kita tanya, ada orang dia rasa mungkin. Yang pernah pun dia kata, Ustaz, kata, saya nak doa apa lagi Ustaz? Bukan dia tanya tu maksudnya dia sombong, tak. Sebab kalau ikutkan nikmat, Allah dah bagi dah semua. Dia kata begitu. Tapi Allah tetap ajar kita untuk ihdinas siratal mustaqim. Maksud ada jalan lagi, ada kerja lagi belum selesai ni. Walaupun semua benda dah dapat, itu baru keperluan kita nak guna untuk kat dunia. Gunakan benda tu untuk akhirat. Jadi bukannya hidup ni nak dapatkan hasil. Bila kita terfikir, Ustaz, apa lagi doa yang saya nak minta? Itu maksudnya kita dah dapat hasil kat dunia. Belum, kita belum dapat hasil lagi. Kita sedang menanam. So kalau kita faham begitu, ada masalah kita punya pemikiran lah. So kita ada kesulitan yang berlaku pada hari pembalasan. Tapi ada hari tersebut yang Allah pelihara, iaitu orang yang beriman. Nabi pula datang sama ada jadi berita gembira untuk kita, ataupun menjadi orang yang akan menjadi hujah ke atas kita. Tengok ayat yang ke-41 surah 4 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Waji'na bika ala haula'i syahida. Satu hari Rasulullah pernah suruh sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud untuk bacakan Quran. Nabi sendiri pun dengar orang baca Quran. Nabi suruh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, aku kena baca kepada orang yang diturunkan Al-Quran padanya. Nabi kata baca. Ibnu Mas'ud pun baca surah An-Nisa. Nabi baca dengan baik. Kemudian sampai 41, Ibnu Mas'ud toleh tengok Nabi, Nabi dah menangis. Nabi kata cukup, stop. Cukup. Maksudnya berhentilah. Sebab apa bila tengok-tengok Nabi sedang menangis-nangis. Sebab ayat inilah ayat yang menggurunkan Nabi. Yang Nabi tahu hari akhirat tu hari yang dahsyat bagi orang-orang yang ingkar. Dan aku pula jadi saksi ke atas mereka. Nak bagi tahu mereka tu salah dulu. Aku dah sampaikan dah kebenaran, tapi mereka tak buat. Nabi sayangkan umat dia. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana sekiranya kami datangkan daripada setiap umat itu saksi, iaitu rasulnya. Dan bagaimana pula kalau kami datangkan engkau untuk umat engkau. Nabi menangis ketika ini. Jadi Nabi tahu macam mana akhirat tu. Kita yang tak nampak lagi. Jadi kita kena perbaiki kehidupan kita dengan Al-Quran ini supaya kita bahagia. Dan Nabi jadi saksi supaya kita ni adalah umat yang mengikut apa yang disampaikan. Dan jangan lupa juga nanti di akhirat Al-Quran juga akan menjadi apa? Hujah kepada kita ataupun hujah ke atas kita. Sama ada dia akan kata apa dia? Ya, dia ni berjaga malam kerana aku. Siangnya dia berkorban untuk aku, ataupun di sebaliknya. So dia balik-balik kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di akhirat, yang mendapat nikmat. Yang pertama sekali pada bahagian perhitungan. Jangan kata perhitungan sebenarnya. Orang beriman ni dia rasa je bahagia, dia saat dia mati dia dah bahagia dah. Masa dia mati nanti malaikat akan datang mencabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lembut. Walaupun lembut begitu pun sakarat tetap sakit. Sakarat tetap sakit. Nabi pun sakit. Nabi kata sakarat itu sakit. Walaupun orang kata, oh senang je dia mati dalam tidur. Sekejap, kita tak tahu sakit dia macam mana. Oh kesiannya mati, pecah kepala dia aksiden. Kita tak tahu macam mana dia mati. Sakit dia tu mungkin lebih mudah daripada orang yang mati tertidur tadi. Apapun kita minta Allah supaya kita mati husnul khatimah. Lepas tu bila dah dicabut nyawanya, disambut oleh malaikat-malaikat yang berwajah berseri-seri. Malaikat itu datang bawa kain kafan daripada syurga, bawa wangian daripada syurga. Diangkat roh kita naik ke langit, daripada satu langit ke satu langit. Lepas langit itu dibuka, diizinkan untuk naik sampai langit yang atas sekali, nak sampai ke syurga. Allah kata turunkan balik dia ke bumi, sebab belum tiba masa lagi.